Shalom saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang Maha Tinggi. Bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Realities TNI Malaysia. Tajuk perkongsian kita hari ini iaitu Dia telah dihakimi untuk semua manusia. Roma 8 ayat 1 mengatakan, oleh kerana itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amen. Perkataan yang diterjemahkan sebagai penghukuman dalam ayat Injil di atas juga bermaksud penghakiman. Penghakiman adalah sebahagian daripada program Tuhan, walaupun sesetengah orang tidak berfikir sedemikian. Alkitab dengan jelas mendedahkan dua penghakiman utama bagi manusia. Yang pertama telah berlaku ketika Tuhan Yesus dihakimi untuk dosa manusia di kayu salib. Dan yang kedua akan berlaku pada hari penghakiman di hadapan takhta putih besar. Kebanyakan orang mengetahui penghakiman yang kedua. Menurut Roma 8 ayat 1, manusia tidak perlu menghadapi penghakiman kedua. Dia boleh memperoleh keadilan Tuhan dengan menerima kebenaran bahawa Yesus telah dihakimi untuk dirinya di salib Kalvari. Yesus telah menjadi korban untuk dosa kita dan membayar hukuman itu dengan kematiannya. Dalam Roma 3 ayat 24 hingga 26 mengatakan, kita telah dibenarkan secara percuma oleh rahmat-Nya, kasih karunia-Nya, melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan percuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darah-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, kerana Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya adalah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahawa Dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Terpujilah Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus kerana Dia tidak kekal berada di kubur. Dia dibangkitkan pada hari ketiga. Hari ini, sesiapa yang mempercayainya akan dibenarkan daripada setiap dosa, dilepaskan daripada penghakiman. Haleluya. Apa yang Dia telah lakukan untuk kita adalah lebih daripada sekadar pengampunan dosa. Dia telah membawa kita ke dalam sebuah kehidupan baru. Kini, kita mempunyai sifat baru. Haleluya. Inilah Injil. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, iaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17. Sekarang, setiap orang boleh menghadap takhta kasih karunia, rahmat dengan penuh keberanian untuk menerima belas kasihan-Nya. Ibrani 4 ayat 16. Tetapi suatu hari nanti, dan hari itu semakin dekat, takhta rahmat itu akan menjadi takhta penghakiman bagi mereka yang menolak keselamatan dalam Kristus Yesus. Itulah
Sebabnya Dia mengutus kita untuk memberitahu dunia bahawa harga untuk keselamatan mereka telah dibayar. Yesus telah dihakimi bagi pihak mereka. Sebelum kita mengakhiri perkongsian kita, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah yang adil, alangkah gembiranya aku untuk mengetahui bahawa Yesus telah menjadi korban bagi dosa-dosa dunia dan membayar hukuman itu sepenuhnya dengan kematiannya. Sekarang aku telah memperoleh keadilan dengan menerima kebenaran bahawa Yesus telah dihakimi untuk aku di kayu salib. Aku sudah dijauhkan dari kebinasaan atau penghakiman yang berlaku di dalam dunia kegelapan ini kerana aku tergolong dan hidup dalam kerajaan anak Allah yang dikasihinya. Amen. Ayat renungan tambahan kita boleh rujuk pada Roma 3 ayat 23 hingga 26, Yohanes 3 ayat 16 hingga 17 dan Roma 4 ayat 23 hingga 25. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tnimsia@gmail.com. Sekali lagi, tnimsia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.